Assalamualaikum, kami akan membicarakan isu aliran dan ajaran sesat di Malaysia. Aliran yang bertentangan dengan Islam serta ajaran sesat merupakan salah satu isu yang tidak asing dalam kehidupan umat Islam. Isu ini bukan sahaja menyentuh sensitiviti umat Islam, bahkan turut menggugat kesejahteraan dan keharmonian masyarakat sehingga memberi kesan yang negatif dan bahaya kepada akidah umat Islam. Definisi ajaran sesat. Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM telah mentarifkan ajaran sesat sebagai ajaran atau amalan yang dibawa oleh orang Islam atau orang bukan Islam yang mana mereka mendakwa bahawa ajaran atau amalan tersebut adalah ajaran Islam dan berlandaskan ajaran Islam. Namun hakikatnya ajaran atau amalan yang dibawa bertentangan daripada ajaran Islam yang sebenar, iaitu berlandaskan kepada Al-Quran dan As-Sunnah serta bertentangan dengan ajaran Al-Sunnah wal Jamaah. Sejarah kemunculan ajaran sesat. Ajaran sesat bukanlah sesuatu perkara yang baru. Ia sudah berlaku sejak zaman Rasulullah SAW. Ajaran sesat ini dikesan bergerak di Malaysia sebelum tahun 50-an lagi. Pelopor ajaran sesat membawa pengaruh yang diterima sama ada dari Timur Tengah, Indonesia atau Indo-Pakistan. Terdapat juga ajaran-ajaran sesat yang dipengaruhi oleh Barat. Aliran-aliran ini dikira sesat kerana ia menyeleweng dari ajaran Islam. Faktor-faktor penyebaran ajaran sesat. Yang pertama, kelemahan umat Islam dalam pendidikan dan hal ehwal keagamaan. Yang kedua, kelemahan membasmi kepercayaan purba dan adat istiadat. Selanjutnya, kelemahan dalam peruntukan dan penguatkuasaan undang-undang. Kemudian, kelemahan umat Islam dalam menjauhkan pengaruh budaya Barat dalam kehidupan. Kategori ajaran sesat. Kategori pertama adalah aliran-aliran moden yang bertentangan dengan Ahli Sunnah wal Jamaah seperti sosialisme, liberalisme dan feminisme. Kategori kedua adalah daripada Firqah Islamiyah iaitu kumpulan Islam seperti Syiah. Kategori ketiga adalah gerakan dakwah yang terseleweng iaitu Al-Arkam. Dan yang keempat adalah ajaran yang baru muncul dan jelas kesesatannya iaitu Ayah Pen dan Tuhan Harun. Aliran sosialisme. Menurut Majlis Agama Islam Selangor, sosialisme merupakan sistem ekonomi berasaskan pemilikan masyarakat ke atas sumber kekayaan semula jadi dan medium pengeluaran. Perkembangan awal aliran sosialisme di Malaysia dapat dikesan pada sekitar tahun 1940-an, di mana perjuangan tokoh-tokoh kiri yang berbangsa Melayu menentang kaedah divide and rule yang dilakukan pemerintah British mengakibatkan orang Melayu semakin miskin. Parti Sosialis Malaysia. Parti ini berasaskan prinsip dan ideologi sosialisme yang bersifat perjuangan rakyat yang berteraskan keadilan sosial dan ekonomi. Percanggahan antara aliran sosialisme dengan Islam. Yang pertama, materialisme. Ideologi sosialisme tidak dibina berdasarkan akal tetapi bergantung kepada materialisme walaupun dihasilkan oleh akal. Ideologi ini juga turut mengenepikan agama dalam kehidupan manusia dan menganggap agama sebagai suatu ketagihan. Kedua, kebebasan. Matlamat utama aliran sosialisme adalah menghapuskan perbezaan kelas sosial dan taraf dalam kalangan masyarakat. Sistem ini secara tidak langsung cuba menghapuskan ketidaksamaan ekonomi dengan cara menafikan hak kebebasan individu untuk memiliki harta. Seterusnya adalah aliran Islam liberal. Islam liberal dikatakan mula dikenali pada tahun 1988. Kemudian, Islam liberal dikembangkan di Malaysia. Antara tokoh-tokohnya adalah Kasim Ahmad, Farish Noor dan ramai lagi. Islam liberal juga dikaitkan dengan beberapa gerakan dan badan bukan kerajaan seperti kumpulan G25, Sister in Islam, IFC dan sebagainya. Islam liberal memperjuangkan sekularisme. Mereka juga menolak autoriti agama serta menolak perundangan dan pelaksanaan syariah Islam. Kumpulan G25 merupakan salah satu penggerak bagi aliran Islam liberal. Kumpulan G25 telah ditubuhkan pada 7 Disember 2014 oleh sekumpulan Melayu Muslim yang terdiri daripada pesara penjawat awam, ahli profesional dan ahli akademik. Antara isu-isu yang dikaitkan dengan kumpulan G25 ini adalah mereka menolak agar RUU 355 dilaksanakan. Selain itu, kumpulan G25 menurut agar hukuman khalwat dimasukkan kerana mencerobohi hak individu. Mereka juga berpendirian bahawa hukum hudud bukanlah hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Selanjutnya, mereka juga menuntut agar JAKIM dimasukkan. Seterusnya, Sister in Islam. Isu tafsir semula ayat Al-Quran. SIS meyakini bahawa sebenarnya bukan Islam yang menindas wanita, tetapi tafsiran Al-Quran yang dipengaruhi oleh amalan budaya dan nilai-nilai masyarakat patriarki yang menganggap bahawa kedudukan wanita lebih rendah dan wanita mesti patuh pada lelaki.
Maka mereka beranggapan bahawa nas-nas Al-Quran ini memerlukan penafsiran semula agar kaum wanita diberi keadilan dan hak sama rata sama seperti kaum lelaki. Oleh itu, SIS memperjuangkan untuk mewujudkan Al-Quran bersih tafsir Al-Quran progresif. Tafsiran Al-Quran bersih ini diperlukan agar ajaran Al-Quran menepati nilai-nilai kemodenan sekaligus turut memberi kesesamaan kepada kaum lelaki dan wanita serta semua lapisan manusia yang berasaskan pandangan semesta alam yang bersifat maju dan berkembang. Selain itu, SIS juga telah berjaya memperkukuhkan lagi perjuangan mereka dengan memperluas hubungan mereka dengan kumpulan feminis di seluruh negara melalui program Musawah, iaitu satu gerakan global bagi menuntut kesesamaan dan keadilan dalam keluarga Islam. Musawah mengisytiharkan bahawa kesesamaan dalam keluarga boleh wujud melalui pendekatan holistik yang menyatukan pengajaran Islam, prinsip sejagat hak asasi manusia, hak dasar dan jaminan perlembagaan serta hakikat kehidupan wanita dan lelaki dewasa ini. Isu Syiah. Syiah merupakan suatu aliran mazhab dalam Islam yang muncul selepas wafat Nabi Muhammad dan golongan ini meyakini dan mempercayai bahawa Saidina Ali lebih layak untuk dilantik sebagai khalifah dan pewaris Nabi. Pengasas bagi Syiah adalah Abdullah bin Sabah. Menurut kajian Fadli Adam, Syiah telah berjaya dikesan di Malaysia sejak abad ke-12 melalui beberapa peringkat. Peringkat pertama adalah melalui Syekh Abdul Arif, peringkat kedua berlaku pada zaman penjajahan British dan peringkat ketiga adalah pada tahun 80-an iaitu kebangkitan Ayatullah Khumaini dalam menjatuhkan sistem pemerintahan Syah di Iran. Kumpulan Syiah di Malaysia terbahagi kepada tiga. Yang pertama Syiah Itna Asy'ariyah, yang kedua Syiah Ismailiyah Agahan dan yang ketiga adalah Syiah Daudi Bohra. Mufti bagi negeri Selangor telah membuat fatwa seperti yang dinyatakan di bawah pada 24 September 1998. Fahaman dan ajaran Syiah adalah bercanggah dan seleweng daripada pegangan Ahli Sunnah wal Jamaah. Fahaman dan ajaran ini perlu disekat secara keseluruhannya kerana terdapat pencanggahan dari sudut akidah, syariah dan lain-lain. Penyelewengan dari sudut akidah. Pertama adalah akidah taqiyah iaitu menyembunyikan akidah dan keyakinan mereka. Kedua, akidah imamah iaitu mendakwa jawatan khalifah dan imamah adalah sebahagian daripada rukun iman dan termasuk dalam perkara usuluddin. Yang ketiga adalah akidah ar-raja'ah iaitu Allah akan menghidupkan para imam sebelum kiamat untuk menghukum orang yang melakukan kezaliman. Dari sudut syariah pula, menikah muta'ah. Syiah menghalalkan pernikahan muta'ah iaitu perkahwinan dengan wanita dalam tempoh tertentu. Yang kedua adalah Syiah menolak ijma' dan qiyas. Isu gerakan dakwah yang menyeleweng. Al-Arkam pada awalnya merupakan sebuah gerakan dakwah di Malaysia. Ajaran-ajaran Al-Arkam pada awalnya mendapat sambutan yang baik dalam kalangan masyarakat Malaysia sebelum dipatwakan sesat oleh Majlis Kebangsaan pada Ogos 1994. Ciri-ciri kesesatan akidah dalam ajaran kumpulan Al-Arkam adalah mereka mengamalkan aurat Muhammadiyah. Amalan aurat Muhammadiyah yang dijadikan wirid harian bagi ahli-ahli Al-Arkam dengan penambahan Syekh Suhaimi dalam senarai Khulafa Ar-Rasyidin adalah satu bid'ah dolalah. Lebih-lebih lagi, wirid ini dikatakan diterima oleh Syekh Suhaimi dalam Kaabah daripada Rasulullah secara sedar. Kemunculan Global Ikhwan di tengah-tengah masyarakat dalam arena ekonomi adalah melalui perniagaan Islamik yang dijalankan. Namun, di sebalik kerancakan ekonomi yang bersifat Islamik, Global Ikhwan mengeburi mata masyarakat terhadap ajaran-ajaran yang masih dipegang oleh mereka. Menurut kepahaman mereka, kesempurnaan dalam keluarga akan terbentuk apabila seorang suami mempunyai 4 orang isteri. Mereka menafsirkan surah An-Nisa ayat 3 dengan kefahaman mereka bahawa poligami merupakan suatu perkara yang dianjurkan oleh Allah untuk dilaksanakan. Maka perintah utama adalah melaksanakan poligami dan jika tidak mampu maka dipraktiskan monogami yang menjadi pilihan terakhir. Seterusnya adalah ajaran Ayah Pin. Ajaran Ayah Pin mula bertapak sejak tahun 1975. Ia dipimpin oleh Arifin bin Muhammad. Ajaran Ayah Pin berasal dari ajaran Hasan anak Rimau. Ayah Pin keluar dari ajaran tersebut dan membentuk kumpulannya sendiri. Ajaran Ayah Pin menyeleweng dari aspek akidah dan syariah. Dari aspek akidah, Ayah Pin menganggap dirinya sebagai Tuhan dan telah membentuk kerajaan langit Ayah Pin. Selain itu, Ayah Pin menolak berlakunya hari kiamat. Ayah Pin juga membina struktur yang dianggap kerajaan syurga seperti replika cerit besar, pasu besar, payung besar dan roundhouse.
Dari aspek syariah, ajaran Ayapin menolak rukun Islam dan hukum-hukum syarak. Selain itu, ajaran Ayapin menghalalkan makanan yang haram. Binaan-binaannya telah dirobohkan dan ajaran Ayapin telah pun difatwakan haram. Implikasi aliran dan ajaran sesat. Ia mampu menjerumuskan seseorang ke dalam perkara syirik. Bermula dengan mensyirikkan Allah, seseorang boleh terjerumus ke lembah kufur dan seterusnya murtad. Kedua, berlaku perpecahan dalam keluarga dan masyarakat. Selain itu, non-Muslim juga tidak berminat untuk mendekati Islam dan ajaran sesat juga merupakan kehinaan kepada Islam. Dan yang ketiga adalah terancam perpaduan serta keharmonian masyarakat dan akan menyebabkan negara menjadi tidak stabil. Cadangan penyelesaian bagi mengatasi isu ajaran sesat ini adalah: pertama, meningkatkan penguasaan ilmu dan memantapkan keimanan kepada Allah. Kedua, memberi kefahaman kepada pelajar tentang hak-hak asasi dengan memberi penekanan terhadap elemen hak-hak wanita dalam Islam. Islam mengajar untuk memelihara dan memperbaiki hak-hak yang seharusnya diterima oleh setiap individu. Yang ketiga adalah pihak kerajaan atau agamawan perlu memainkan peranan dengan menyediakan program pemulihan dan pengukuhan akidah untuk golongan yang terlibat dengan ajaran yang bertentangan dengan Ahli Sunnah wal Jamaah serta menilai semula modul dan pendekatan yang digunakan supaya menepati pemulihan serta pengukuhan tersebut. Kesimpulannya, Islam adalah satu-satunya agama yang benar lagi syumul kerana ia diasaskan atas 3 komponen utama iaitu akidah, syariah dan akhlak. Oleh itu, isu aliran dan ajaran sesat sewajibnya dititik beratkan dan diambil perhatian secara serius oleh pelbagai pihak bagi mengatasi dan membanteras isu-isu yang sedang melanda masyarakat Islam di Malaysia. Sekian daripada kami. Terima kasih.